kita jumpa lagi dalam sesi kita hari ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia cik-cik macam biasa setiap hari Jumaat 2:30 petang. Minggu lepas Meme dia solo. So, hari ni Kak Erin bersama dengan Meme. Jadi sementara kita nak menunggu pukul 2:30 petang ni. Jadi kita boleh testing suara dulu. Lepas tu boleh ajak sahabat-sahabat yang lain juga untuk join kita punya sesi knowledge sharing pada petang ini. Betul. Okay. Siapa yang dah masuk kita punya live ni boleh komen dengar tak suara kami? Boleh komen tak dengar suara kami? Tengah buat apa boleh komen. So kita boleh interaktif lah sepanjang kita punya sesi live petang ni. Puan Diana Mazir dah masuk. Ni setiap minggu Kak Ain dia ada. Apa Puan Diana? Setiap minggu dia support kita punya live. Yes, banyak tak belajar Nana kan tentang ilmu essential oil. Lepas tu minggu lepas pun Meme ada ceritakan aromaterapi dalam Islam, cerita tentang Ibnu Sina kan. So betul. Banyak information yang insya-Allah kita akan kongsikan dengan audience di page Narina Malaysia. Okay, Puan Nondalila pun dah masuk. Hai Puan Nondalila. Tengah buat apa? Tengah apa? Makan ke kan? Mana tahu lepas solat Zohor terus makan je. Mostly ni baru habis lunch break ni ke masih lunch break ni? Kan? Mungkin dia lambat kan? So, siapa yang tengah tengok kita punya live ni dah masuk, tolong share kat ramai lagi sahabat-sahabat kita agar ramai yang tahu berkenaan dengan knowledge aromaterapi kan Kak Erin? Betul. So Kak Erin pun tengah nak share video ni kat Facebook. Kejap. Okey. Kita nak share seberapa ramai lagi. So korang apa khabar ni? Biasanya hari Jumaat ni petang-petang ni dah lebih santai-santai kan. So kita punya pemikiran pun dah fikir besok Sabtu kan. Tapi kalau kita dalam nak sampaikan manfaat ni tak kisah hari minggu ke, hari weekdays ke, kita boleh always je bercakap tentang manfaat ni. Jumpa siapa-siapa pun kalau weekend jumpa family, balik kampung ke, jumpa kawan-kawan ke, always bila kita ada knowledge untuk bercerita tentang essential oil, tentang ilmu-ilmu wellness ni, banyak sebenarnya kita boleh sembang-sembang. Sembang-sembang kosong kata kan. Ataupun sesiapa yang datang rumah tu kita tengah pasang diffuser kat ruang tamu, mesti dia nampak kan. Tengok apa Nania Max kat ruang tamu. Cakap bau apa yang sedap ni kan Kak Ain ni. Apa yang bau wangi ni. So kita boleh share manfaat essential oil yang kita gunakan pada keluarga ke, sahabat-sahabat yang kunjungan kita kan. Betul. Okay Meme, so hari ni minggu lepas Meme dia telah share pasal aromaterapi dalam Islam. So minggu ni apa pula kita punya tajuk Meme? Okay, minggu ni kita ada tajuk pun lagi special. Okay, ada yang lagi istimewa sebab Kak Ain, kita memang ramai yang dah tahu berkenaan dengan essential oil ni. Tapi kadang-kadang ada yang tertipu kan. Ada tertipu tak tahu sama ada essential oil dia boleh tulis ataupun tidak. Kadang-kadang memang orang claim seller claim benda tu essential oil tapi sebenarnya adalah fragrant oil kan. So memang penting untuk kita tahu tajuk pada hari ni berkenaan dengan apa yang anda perlu tahu sebelum membeli essential oil. Yes. So sangat penting. Sekarang ni penggunaan essential oil ni dah jadi macam satu lifestyle. Walhal essential oil ni bukan satu perkara yang baru. Dah gunakan sejak ribuan tahun yang dulu. Tapi mungkinlah dulu kita tak ada orang yang betul-betul komersialkan dia kan. Kita tahu from mouth to mouth macam tu kan. Tapi sekarang ni sebab penggunaan dia dah terlalu meluas dan menjadi satu lifestyle. Kalau orang yang nak sihat, nak kehidupan dia berkualiti pun, essential oil ni dia jadi salah satu, dah jadi macam keperluan dalam kehidupan dia. Sebagai satu penggunaan yang holistik lah. Dia complement. Dia bukan replace kepada apa-apa medical ke apa ke, tapi dia lebih kepada lifestyle. Dia complement apa yang kat sini kurang, dia saling melengkapi. So that's why bila dia dah jadi satu lifestyle, bukanlah macam trend sangat, tapi dah jadi penggunaan yang meluas kan. Jadi kita pun dengan pilihan yang ada dekat pasaran, apalah salahnya kalau kita just ambil peluang untuk tambah knowledge supaya kita boleh pilih essential oil yang terbaik untuk kegunaan kita sekeluarga, especially untuk anak-anak lah. Betul Kak Ain. Satu lagi Kak Ain, kadang memang ramai yang dia beli essential oil tapi dia tak dapat cara penggunaan ataupun explanation yang betul daripada seller kan Kak Ain kan. Tu yang kadang-kadang salah guna. Mungkin dia ingatkan single oil boleh terus guna pada skin, tapi sebenarnya sangat bahaya kalau kita terus guna kan. Takut dia boleh
ada serta essential oil yang boleh, insya-Allah boleh, tapi ada serta yang tak boleh. Itu yang pentingnya untuk kita dapat maklumat yang betul daripada seller tu tak. So dia punya keyword dia sebenarnya ialah penggunaan yang selamat. Yang kita tahu apa guide dia dan penggunaan tu selamat. Okey. Betul. Alright. So sementara tu kalau ada apa-apa soalan ke boleh drop dekat komen. So insya-Allah kita akan sama-sama jawablah. Okey. Alright. So kita dah 2:33 ni. Okay. So boleh juga kita kongsikan link live ni, just tekan dekat share. So korang boleh sharekan dekat Facebook FB wall masing-masing ataupun dekat grup-grup korang punya kawasan kediaman, grup-grup community. Okay, so sambil-sambil petang ni insya-Allah kita boleh berkongsi. Lepas tu cakap kita punya mahal, lain brand murah, bukan EO Fragrance. Itulah. Betul. Itu yang kita nak bincangkan, topik yang penting lah pada yang memang gunakan essential oil. So memang topik ni sangat penting untuk tahu kenapa kita perlu ada ilmu yang penting kan Kak Ain kan. Untuk kita sebelum kita beli sesuatu jenama ataupun tak kisahlah kat platform apa-apa kan. Jadi benda tu kena ada ilmu yang betul agar kita tidak tertipu lah kan. Itu penting. Okey Meme, so rasanya kita boleh start dengan kita punya tips yang pertama ataupun apa yang kita perlu tahu kalau kita nak beli satu essential oil tu dekat pasaran. Apa yang first sekali yang mungkin kita boleh kenal pasti Meme? Okey, pertama yang perlu kita tahu adalah latar belakang pengasas sesuatu brand jenama ataupun jenama essential oil tu kan. Kadang memang kat Malaysia ni dah ada orang cakap macam dah ada beberapa orang yang menjenamakan essential oil. So sangat penting untuk kita tahu latar belakang pengasas. Contohnya macam mana Kak Ain? Contohnya? Contohnya dia sebenarnya tak semestinya pengasas, tapi bagaimana apa values sesuatu jenama atau company tu dia dikeluarkan. So selalunya pengasas itu sendirilah. Sebab dia mesti ada seseorang yang ahlinya dalam mengformulasikan essential oil itu sendiri, terutamanya kalau EO tu ialah yang blend. So sebab apa, bila kita nak buat sesuatu formulation, bila kita nak buat sesuatu blend blend ni bermaksudnya gabungan beberapa single EO dalam satu bottle lah, dalam satu formulation. So sebenarnya dekat situ dia ialah ada dia punya art and dia punya science. So kita bukannya blend tu ikut suka. So that's why kalau kita tahu satu jenama tu ada seseorang yang dia betul-betul ahlinya, maknanya dia certified aromatherapist ataupun dia dia ada accreditation daripada badan-badan yang tertentu. So kalau dekat industri aromaterapi ni, so ada badan-badan yang mengiktiraf dia boleh bagi certification kepada professional aromatherapist tu. So salah satunya daripadanya ialah NAHA. So NAHA ni apa Meme? NAHA saya terlupa. Ialah National Association for Holistic Aromatherapy. Dan lagi satu ialah IFPA, iaitu International Federation of Professional Aromatherapists. So these two are the main bodies yang dia regulate on macam mana kita nak bercerita tentang aromaterapi tu, daripada segi penggunaan dia, safety dia macam mana. So these two bodies ialah yang diiktiraf lah, dan dia diiktiraf oleh dunia. Dan juga bodies bodies ni dia juga boleh mengiktiraf, dia boleh certify seseorang itu sebagai certified professional aromatherapist. So bila you want to choose your essential oil, you just find out what's the background of the brand. Ada tak seseorang, sama ada pengasas dia ke ataupun ada dia punya core person dekat that brand yang actually ahlinya dalam memformulasikan especially blended essential oil. Betul. Okay. So blended tu memang kita tahu dia ada fungsi tertentu. So sangat penting untuk kita tahu background sesuatu pengasas ataupun company yang keluarkan essential oil tu kan Kak Ain kan. Itu sangat penting. So contohnya macam dekat Malaysia ni, dia tak ada lagi badan yang mengiktiraf certified professional aromatherapist ni, because the usage dekat Malaysia ni memang dah meluas tapi dia tidak diregulate lagi kan, tak ada body tu. So that's why bila kita dapatkan certification, accreditation daripada these international bodies ni, dia sebenarnya bila kita keluarkan satu produk, keluarkan satu blend tu, dia ada certain rules yang kita kena follow. So bila kita blend, kita formulate tu ada cara dia, ada science dia, ada art dia,
And then daripada segi macam mana kita nak consult kita punya clients, so semua tu ada dia punya guideline. So bila kita tahu behind that brand ada someone yang really certified, so kita pun tak risaulah memang kan. Betul, tak risau. Macam kat Naina sendiri pun, kat A sendiri pun professional certified aromatherapist kat Naina So memang insya-Allah jangan risau kan pengguna-pengguna Naina. Okey, Kak Ain. So kita nak beralih kepada poin yang kedua. So poin yang kedua apa? So point yang kedua, bila kita nak pakaikan minyak pati ni Meme, of course kita nak dapatkan dia punya manfaat. So kalau kita tak dapat dia punya manfaat, tak dapat dia punya therapeutic properties, so might as well kita pakai je fragrance oil, pakai je minyak-minyak lain yang relatively dia lebih murah. Tapi bila kita memilih nak pakai EO, nak dapatkan manfaat terapeutik dia, so kita kena make sure lah bila kita nak memilih EO, dia mesti ada therapeutic properties. So maksud therapeutic properties ni ialah EO tu dia ada memberi kesan kebaikan kepada kesihatan. Dia ada healing punya properties berdasarkan active ingredients dia. Betul. So setiap EO contohnya macam lemon kan. Lemon ni dia bukannya lemon aja dia punya active ingredient tu. Dalam tu ada puluhan malahan ratusan dia punya active component. Tetapi dia untuk dia beri therapeutic properties dia mesti tinggi dalam apa Meme kalau lemon? Lemon monoterpin limonin. Limonin. Yes. Dia dalam family monoterpins lah. So that's why bila kita nak blend ni, kita kena tahu apa active component dia. Betul. Daripada segi aroma dia macam mana, daripada segi plant parts dia macam mana. So banyak dia punya panggil apa dia punya guideline lah kat situ. Supaya kita punya blend tu dia betul-betul beri kesan terapeutik tu. So yang poin ni memang berkaitan dengan yang tadi yang first tu kan. Bila kita dah ada professional certified aromatherapy, so kualiti terapeutik pun ada berkaitan kan, supaya saling berkait lah antara setiap point ke point. Okay, so macam mana kita nak tahu apa dia punya, okay, so selalunya orang akan tanya dia ni therapeutic grade ke? Therapeutic grade ke? Betul. Sebenarnya therapeutic grade tu is not a grade dalam essential oil. Therapeutic tu bermaksud EO tu dia memberi kesan terapeutik. So selalunya kita nak tengok dia punya purity, sebab bila kita tahu satu EO tu ialah pure, bermaksud dia tak ada bahan campuran yang lain. Maksudnya tak ada campur dengan fragrance, tak ada campur dengan sintetik macam tu kan. So yang ini cara dia kita akan buat test. So kalau untuk single oil kita akan buat GCMS. Iaitu gas chromatography mass spectrometry. So macam dekat Narina kita punya single oil semuanya kita ada GCMS. Cumanya bila kita buat blend yang kita dah ready to use untuk kids contohnya kan. So bila kita ada blend yang ready to use untuk kids, kita dah formulatekan bersama dengan carrier oil. So bila dia dah ada carrier oil kat dalam tu, kita buat test yang lain lah untuk lebih kepada kita nak test dia punya function. Contohnya macam Frankie kan. So kita ada 8 test kot memang 8 test betul. Kita ada skin irritation test, kita ada microorganism test, kita ada dia punya stability test, kestabilan sesuatu essential oil tu. So memang kita sangat-sangat ambil berat lah kepada pengguna kita, supaya bila guna pada pengguna terutamanya kids memang selamat insya-Allah. So kat situ bezanya. So kadang-kadang macam contohnya Frankie, Sidri, semua tu ialah formulation yang kita dah buat ready to use untuk kids. Jadi kita ada formulation tu kita mix dengan carrier oil. So that's why kita tak buat GCMS untuk blend yang dengan carrier oil ni. Because daripada segi kandungan tu kita dah ada carrier oil. Kita memang beritahu kan dekat labeling kita pun kita cakap this is blend yang ready to use yang dah ada carrier oil. Okay, contohnya itu untuk kids series. So yang itu that's why kita buat GCMS. So GCMS yang untuk single oil, yang tak ada carrier, semuanya kita buatlah GCMS. Dan selalunya GCMS ni kita memang disebabkan EO ni dia bukannya kita boleh kata frankincense bulan 1 tahun ni dengan frankincense bulan 12 tahun ni dia sama. Betul. Dia takkan sama. Takkan sama. Sebab dia ada perubahan cuaca ataupun tanaman ataupun tanah yang digunakan soil yang cakap. So benda tu mempengaruhi kan Kak Ain. So semua ni dia mempengaruhi dia punya active component. So bila kita buat GCMS tu dia akan ada beza daripada satu batch kepada satu batch yang lain. Betul. So that's why kita akan buat GCMS ni pada setiap batch lah. So dia the active component tu daripada segi peratusan, mana yang contohnya
apa yang lavender. So kalau lavender kita tahu kalau linalool tu dia kena tinggi. So dekat bacaan GCMS tu kita akan nampak linalool dia tinggi kan. Lepas tu dia tak ada bahan-bahan campuran lain, tak ada sintetik dan sebagainya. Okey, cumanya linalool tu kan daripada satu batch ke satu batch dia boleh jadi berbeza peratusan. Berbeza peratusan tu bukan bermakna dia yang ini pure ke ini tak pure, ni bagus ke tak bagus. Tidak. Cumanya peratusan tu dia berbeza disebabkan oleh faktor-faktor yang Meme sebut tadi tu kan. Cuaca, tanah, macam-macam lah. So kita tak boleh kata sama because cara kita tanam, cara kita extract semua tu kita tak push dia dengan cara-cara yang melibatkan chemical kan. So semuanya dia natural. So benda-benda yang natural ni kita tak boleh nak paksa dia. Kita kena paksa peratusan dia kena 45%. Tak boleh. Dia at least bukan at least, maksudnya memang walaupun dia ada perubahan tapi dia tetap pure, dia tak nature. Sebab kita pun memang kalau contohnya macam kat Narina sendiri kita ada macam berkolaborasi dengan universiti kan. Contohnya UKM yang jalankan kita punya JSMS. So memang kat situ pun memang ada ada justify daripada pihak UKM yang mengatakan benda tu adalah nature ataupun pure grade. Dia akan tulis kat situ. Kalau dia yang single oil kita buat GCMS, memang kita katalah dia ialah daripada segi purity dia memang 100% essential oil dengan active component yang bersesuaian dengan sesuatu jenis EO itu. Macam itu. Okey. So kalau lagi satu, kalau kita nak tengok daripada segi EO tu punya apa yang tadi kita tengah cakap ni pasal dia punya maklumat kan, dia punya nak tahu dia punya quality terapeutik, dia punya manfaat, dia punya fungsi tu semua kan. So kalau yang single ni korang boleh tengok. So kalau dekat dia punya labeling sendiri pun kalau yang single oil ni dia akan tulis dia punya nama botanical tau. Dia maknanya dia bukan lemon, lavender tak. So setiap ni dia mesti dah ada. Macam lavandula angustifolia. Spesies dia. Dia punya nama botanical tu mesti ada lah dekat kita punya labeling. So kalau korang tengok EO tu dia punya labeling pun tulis frankincense je kan, tulis peppermint je kan. Lepas tu dengan harga yang relatively very low. So itu ialah something yang korang boleh question lah. Daripada segi dia punya quality terapeutik dia. Terapeutik. Okay? Tu sangat penting lah. So memang Kak Em pun tadi dah share, memang cakap banyak lah yang kita boleh dapat ilmu-ilmu baru daripada berkenaan dengan kita punya point quality terapeutik kan. Okay, so Kak Em kita nak pergi ke next point. Apa yang perlu kita tahu sebelum kita membeli sesuatu essential ataupun minyak amal tapi ialah kita perlu mengetahui berkenaan dengan maklumat mengenai essential oil. So itu sangat penting untuk kita dapatkan maklumat daripada kita punya agent ataupun reseller yang jual kepada orang lain. So memang kita perlu dapatkan maklumat. Contohnya macam saya lah sebagai customer, bila saya nak beli satu essential oil, saya kena tahu detail dia punya berkenaan dengan keistimewaan dia punya cara penggunaan yang betul. Okey, itu sangat penting supaya kita tak salah guna kan Kak Em. Itu sangat penting. So kalau kita nak tahu maklumat-maklumat yang lebih detail ni, okay, contohnya kalau sesuatu blend tu kita gunakan ada fungsi tertentu kan, macam contoh Frankie, Sidri kan. So selalunya kita juga ada maklumat tentang apa ujian-ujian yang kita telah lakukan kepada satu blend itu. So maklumat-maklumat ini juga boleh membantu anda dalam membuat pilihan. Contohnya kalau macam dekat Narina, even kita punya EO blend semuanya ada safety data sheet. So safety data sheet ni dia ialah satu dokumen memang kita hantar melalui ujian. Maksudnya setiap blend tu kita tahu dia punya safety guideline dia daripada segi berapa temperature dia, berapa molecular weight dia, pH dia, semua ada dekat dalam safety data sheet tu. So korang nak tahu apa, nak cara guna, nak cara menyimpan, cara semualah ada kat situ. Cara menyimpan kan. Itu pun perlu. Ada orang memang mungkin dia terdedah, tu yang menyebabkan kadang dia punya aroma berkurang ataupun fungsi pun mungkin akan berubah kan, disebabkan mungkin ada yang diingatkan boleh terbuka macam tu kan botol. Sebenarnya dia perlu tutup dan simpan di tempat yang macam elak daripada matahari kan, supaya kualiti essential oil tu boleh tahan lebih lama lah kan Kak Em kan. Itu pun maklumat yang perlu dapat daripada sesuatu seller. Itu sangat penting. Contohnya macam Meme cakap, kita punya EO ni tak boleh terdedah. So baru-baru ni 2-3 hari lepas Kak Em ada terima soalan lah. Dia tanya macam kalau EO Narina ni dia sama ke macam EO yang sekian-sekian ni yang seller tu kata, konsultan tu kata tak boleh biar terdedah kan. So macam susah je nak jaga. Dia punya persoalan macam tu lah. Dia macam leceh lah kalau dah pakai nak kena tutup kan. Jadi saya pun beritahu kat dia. So kalau
EO tu dia ialah memang EO yang terapeutik. Kita memang nak kena menjaga dia punya kualiti. Sebab apa? Sebab bila kita bukakan dia terdedah tu, dia ialah mudah teroksidasi. So bila dia teroksidasi, dia akan mengubah dia punya chemical komponen dalam blend tu, dalam EO tu. So that's why kita nak menjaga kualiti. Tapi tidaklah saya kata bila kita terbuka letak kat situ tiba-tiba kita pakai memudaratkan ke? Tidak. Tapi dia ada perubahan lah kan. Yes, sebabkan oksigen kan, oksigen yang mempengaruhi pada essential oil kan. Itu sangat penting. Sebab tu kalau anda tengok kebanyakan seller lah, dia jual essential oil dalam botol yang gelap kan. Supaya dia nak elakkan daripada cahaya matahari. Cahaya matahari tu yang menyebabkan kadang salah satu sebab kita punya essential oil boleh dia ada perubahan kan kan. Tu pun perlu apa tahu kan daripada sesuatu seller tu. Dan kalau katakanlah nak tengok yang sangat detail tu, boleh request dia punya safety data sheet ataupun kita panggil SDS lah, MSDS. Macam tu kan. So betul. SDS tu safety data sheet tu, bukan yang kedai Korea yang bakery tu. Macam yang kat SDS kan, kat shopping complex kan. Sebenarnya itu ada safety data sheet. Tu pun perlu ambil tahu. Dia sangat membantulah bila kita go through, kita ambil tahu benda-benda ni. Kita boleh kadang-kadang dekat kita punya dekat seller mungkin diorang tak pegang all these document, tapi korang boleh check dekat website. Selalunya dekat website dia akan ada dekat setiap produk tu apa safety data sheet dia, apa test dia, apa SMS dia. Sebab apa bila kita buat lab test ni, kita gunakan ni sebagai documentation. Kita bukan macam bagi dekat semua orang kan, sebab tak semua orang dia tahu nak interpret lab report tu. Betul. Tak semua orang tahu kan, tak semua orang faham. So kita bukan gunakan perkara tu untuk kita macam kita bagi dekat semua orang. Tak, selalunya setiap syarikat brand dia akan letakkan dekat website dia untuk mudah sebagai rujukan. Itu sangat penting. Satu lagi bila ada macam misinformation berkenaan dengan sesuatu EO kan. Contoh macam baru-baru ni macam ada salah faham berkenaan dengan kandungan merkuri kan. Kadang dalam sesuatu COA saya pernah terbaca lah, kadang orang ingatkan dia merkuri bahaya. Sebenarnya tak. Ada certain yang merkuri tu ada natural found in sesuatu essential oil tu. Dia daripada segi contohnya penanaman. Sebab dia macam ni, dia cara ada certain essential oil dia memang kita katakan dia organik. So organik tu means daripada segi penanaman dan sebagainya dia memang menjaga. Tapi ada certain EO dia tak declare dia sebagai organik. Jadi daripada segi dia punya baja kan. So adalah bahan-bahan baja tu contohnya kan. Jadi tapi bukan bermakna dia tidak ada manfaat terapeutik, tidak. Cumanya itu pilihan masing-masing. Macam mana kita nak memilih. Cumanya setiap EO tu daripada segi purity essential oil tu kita buatlah GCMS macam yang Kak Rin mention tadi. Betul. Itu sangat penting. So tadi kita baru point nombor 2 kat Kak Rin kan, kualiti terapeutik. Kan kita dah point nombor 3 ke? Point nombor 3. Tadi Kak dah masuk kan. Saya pun sebab tadi saya masuk point saya just cakap introduction kan. Okey. Tadi pada nombor 3 kita dah beritahu berkenaan dengan maklumat mengenai essential oil. Satu dah kita dah bercerita berkenaan dengan latar belakang pengasas ataupun sesuatu brand tu ada tak dia punya certified perusahaan tapi kita ada cerita berkenaan kualiti terapeutik, kita ada cerita berkenaan dengan maklumat sesuatu essential oil tu perlu anda tahu. Okey, so point nombor 4, harga yang mampu milik. Ataupun harga yang berpatutan lah cakap kan. Sebab kadang-kadang macam saya punya pengalaman sikit kat Air, sebenarnya saya pernah beli essential oil daripada Shopee. Saya saja nak test. Saya ada dua pengalaman sebenarnya saya nak cerita. Satu, saya beli kat Shopee, saya beli dengan harga yang murah. Dalam RM10 ikut macam tu, saya saja nak beli, saya nak test kan. Dan bila saya comparekan dengan sebab saya kerja kat Naina, so saya tahulah saya punya kualiti kita dah test kan. So memang saya comparekan dengan essential oil single dekat Naina ni memang sangat beza bau dia, memang lain. Sebab tu lah harga dia murah. Sebab sebenarnya dia bukan essential oil, bukan tulen, tapi dia adalah fragrance oil. Tapi dia claim benda tu essential oil. Itu sangat penting. Benda-benda yang kita kena ambil tahu. So dan juga kita juga tak boleh ada mindset yang kalau harga dia terlalu mahal itulah bagusnya. Tidak juga Mimi. So dia sekarang ni kita nak kata yang affordable. Yang affordable, betul? Yang affordable. Sebab ada juga orang yang kata ni macam contohnya harga RM70 untuk 10 ml ni. Macam murah apa pasal harga dia bukan 300 per 10 ml, kenapa bukan 200 per 10 ml? Kan? So itu juga satu perspektif yang kurang tepat. Kalau dia terlalu mahal,
harga yang terlalu tinggi tu baru kita kata dia terapeutik, baru kita kata dia pure pun tidak juga. So apa-apa pun kita back kepada apa test-test yang kita dah buat. Betul. So kalau GCMS kita mengesahkan ianya pure, aktif komponennya sekian-sekian peratusan, memang pure kan. Lepas tu bila kita dah blend apa semua, ada COA, ada semua, dan daripada segi terapeutik, daripada segi ketulinan tu memang dah disahkan. Cumanya harga tu sebab dia bergantung kepada business model, bergantung kepada bagaimana sesuatu brand tu. Contohnya kalau macam dekat Narina ada plan-plan yang maknanya dia macam ni, dia macam mana kita operate, macam mana kita menghasilkan sesuatu essential oil tu. So benda tu banyak memberi faktor kepada daripada segi harga tu. Macam itu. Tapi apa-apa pun korang boleh back kepada apa test-test yang dah dibuat. Betul. Daripada segi dia punya purity, daripada segi dia punya kebaikan kan. So itu yang boleh orang kata mengesahkan lah. Mengesahkan. So kalau kita punya mindset kata kalau RM70 10 ml ni tak betul ni kan. Ni sepatutnya kena RM300. Tak, itu tak logik pula kan. So kena macam berbatutan dengan kadang-kadang kat ni sebenarnya kita nampak je harga dia satu botol dia dalam 40 lebih. Tapi sebenarnya penggunaan dia sangat sikit je. Yes, dia satu titik bila kita nak campurkan KO, kita guna berapa titik je. So sebenarnya dia sangat menjimat kan. Ramai yang ingatkan macam bila guna tu macam minyak urut kan, banyak-banyak. Tapi sebenarnya tak, dia sangat minimal. So sangat cakap jimat lah kat situ dengan harga yang kita beli tu kan. Tu sangat penting lah untuk orang tahu kan. Betul. So that's why kalau yang daripada segi harga ni dia lebih kepada affordable. Kita tak, kalau yang terlalu murah macam RM5, RM1 pun ada kan. RM15, itu sangat-sangat kena berhati-hati. So korang bolehlah check balik kan. Macam pengalaman saya pun kat memang saya tengok kat bawah tu memang ada tulis therapeutic grade. So saya fikir macam memang orang boleh tipu. Orang boleh cakap mempengaruhi minda orang yang membeli ni lah. So sangat penting untuk kita dapatkan maklumat yang betul. Jadi kita sebagai pengguna lah kena ambil tahu. Sebagai pengguna yang bijak. Okey. Alright, apa lagi memang yang kita kena ambil tahu. Next point tadi kita dah cerita berkenaan dengan harga yang pemilik, dan kita nak cerita pula berkenaan dengan kita punya essential oil bagi kita beli tu dia ada apa cakap halal verified tak? Halal verified ataupun orang cakap diuji oleh badan-badan yang mengatakan benda tu bebas daripada fats phosphate and oil kan. Phosphate, fats and oil tu sangat penting sebab macam kat Malaysia kita tahu majoriti adalah ramailah pengguna Islam kan. So memang kita sangat titik beratkan berkenaan dengan sesuatu essential oil tu kan. So sangat penting untuk tahu, tanya pada penjual tu sama ada oil yang dia jual tu halal tak digunakan. Sebab memang kat isu Malaysia ni orang cakap isu halal ni kadang-kadang memang orang cakap memang kita tak pasal, kadang memang serta benda ada sebenarnya ada tapi tak dikongsikan, tak diisukan. So benda tu sangat penting untuk kita tahu daripada seller tu kan. Sebab pernah macam kalau korang pernah dengar ataupun ingat ada certain time tu Kak Lin tak ingatlah tahun bila macam kita digempakan dengan minyak bayi yang ada unsur-unsur porsin kan. So benda tu dia menimbulkan rasa risau lah kan. Kita ni especially mak-mak ni kan, dan sebagai seorang Islam kita sangat menitik beratkan benda tu. Jadi that's why bila satu EU tu dia ada halal verified by panel halal, especially-nya panel halal JAKIM. Dan benda tu juga akan memberi kita satu maklumat untuk kita membuat pilihan yang terbaik untuk keluarga kita. Okay? So kita pun tak was-was nak guna pada diri kita ataupun anak-anak kan. So sangat penting kita tahulah berkenaan dengan halal verified ni. Yes. Okay. Dan tadi kita dah cerita 5 point tadi Kak In kan. So kita nak masuk point yang last. Sekejap je kan masa berlalu dah nak hampir setengah jam dah. Sekejap je. So yang nombor 6 kita perlu tahu apa nilai yang essential oil tu ataupun company tu boleh bagi pada kita selain daripada orang cakap keistimewaan, testimoni daripada pelanggan lain pernah guna. Apa lagi kita boleh tahu? Mungkin macam contoh je lah macam kat Naina sendiri kita ada keistimewaan kita bagi adalah kita ajar urutan teknik battery flex pada pengguna kita kan. So supaya kita guna essential oil tu optimum manfaatnya. Contoh macam Frankie kita ada ajar teknik untuk nak
sesama kan, ada untuk dapat ada tapak kaki ataupun kat muka. Contohnya CD kita pening kepala, kita cara nak urut kat muka kan. Tu sangat-sangat penting. Kan. Tu pun macam cakap nilai tambah lah yang seller tu bagi kat kita. So dia bukan sahaja teknik urutan ni, sebenarnya cara guna yang memberi kesan yang lebih baik. So sebabnya EO ni kalau kita gunakan secara yang konsisten, kita gunakan dengan cara yang betul, you will get the benefit tu sangat-sangat cepat. Sebabnya ada certain orang dia macam dia tanya kan balik, saya dah pakai gini, kenapa tak nampak lagi kesan. So bila kita tanya, dia pakai seminggu sekali, tak konsisten kan, tak konsisten. Okay, so yang itu yang kita consult. Maknanya kita tunjukkan, kalau kita nak gunakan especially untuk anak-anak, ni cara urut dia. Sebab apa, kalau Betterflex tu kita gunakan dengan EO, the combination tu sangat powerful untuk memberi kesan yang sangat baik. Betul. Dia relatively lebih cepat. Dia bukan kata kalau kita tak buat tu tak bagus, tak jadi, tapi relatively dia lebih berkesan, lagi cepat. So that's why kita ajarkan, itu ialah nilai tambah yang sesuatu brand tu boleh beri kepada dia punya klien, dia punya pengguna. So korang pun boleh check juga apa nilai-nilai tambah lagi. Macam kita dapat tak consultation tu, ada tak penggunaan cara tutorial yang betul untuk kita guna satu EO tu. So kalau that brand boleh bagi you that value, then dia akan bantu juga you all untuk buat pilihan yang lebih baik. So kita tak last kotak kanting nak pakai kan, macam mana nak urut ni, macam nak urut ni. So macam memang kalau kat Naina pun, kalau anda visit kita punya YouTube channel pun just subscribe, memang kita ada share teknik urutan tertentu kan. Banyak sangat ilmu kat situ yang kita boleh explore, bukan sahaja teknik urutan ataupun banyak kan. Memang saya pun tengok memang banyak maklumat yang kita boleh tahu berkenaan essential oil. Dan lagi satu, dia tengok juga apa perjuangan sesuatu jenama tu kan. So macam kalau dekat Naina sendiri, kita lebih menekankan kualiti kehidupan dan kebahagiaan keluarga. So that's why kita terapkan juga teknik urutan ni. Because bila kita buat teknik urutan ni dengan anak-anak, dia bukannya sahaja kita dapat manfaat EO tu sendiri, tapi sebenarnya daripada segi communication, bonding, daripada segi kita stimulate development anak kita. Sebab bila kita urut tu, actually kita akan pandang dia, kita akan bercakap dengan dia, kita akan pegang dia. So kita sebenarnya activate all the senses, all kita punya deria dengan anak kita. Lagilah kalau anak kita tu sangat-sangat kecil lagi kan. Kita bermula dengan sangat awal. So macam kalau anak Kak ni sendiri pun sampai umur dia 10 tahun, hari-hari minta massage kan. Minta massage. Mami massage kan. Kadang-kadang macam kita dah anak 4 ni, seorang 10 minit kan, orang dah berapa minit. So kita take turn dengan husband. Tapi that's the culture yang kita boleh bina dalam family kita. Macam mana dengan penggunaan EO je pada asal usulnya kan. Tapi kita boleh membina hubungan yang macam tu, boleh create bonding tu, manfaat-manfaat lain tu dengan anak dan juga keluarga. Sebab ada kat ini macam kita lah, tak kisahlah wanita yang bekerja kan, dia bekerja siang, so malam boleh ada masa spend time dengan anak-anak. So bila kita buat urutan Betterflex, so itulah masa untuk kita body time. Anak akan faham. Waktu tu kita boleh communicate. So ibu busy ke apa, itu sangat penting. Sebab tu dah kita memang kita ajarlah pada pengguna kita berkenaan dengan teknik urutan Betterflex ni. Dan teknik-teknik tu juga you all boleh tengok dekat website pula, dekat YouTube Narina Malaysia. Dan kita ada tutorial, ada cara guna, cara buat Betterflex, cara urutan, semua lengkap dekat situ. Dan kalau anda mendapatkan EO Narina daripada konsultan Narina Squad pun, korang boleh request link-link video ni kan. So that yelah kalau malam-malam kan, kita pun taklah kita nak contact pula kita beli pada siapa kan. Kalau dah malam sangat, so kita pun adalah all these link-link video yang kita boleh gunakan. Okay, alright. Okay, apa lagi Meme? So kita dah cerita berkenaan 6, kita highlightkan 6 lah nilai. So kita boleh juga cakap berkenaan dengan, mungkin kadang-kadang macam Kak Ain cakap perjuangan sesuatu brand kan. Macam contohnya kat Naina Sleep pun memang kita nak bantu ekonomi rumah lah cakap kan. Dengan kita memang dengan kehujulan ni seller development system ni kan kat Naina. So itu ada salah satu perjuangan kita kat Naina kan. Itu pun orang cakap kenapa kita perlu pilih, supaya kita dapat keluarkan zakat kan. Bila kita beli kat sesuatu brand yang dia cakap pengasas dari Islam, and then kita ada peluang untuk kita
kalau duit secara tidak langsung dalam sistem zakat ni cakap. Contribute together. Contribute together. Bila kita beli, dia company tu akan bayar zakat. Dan sebenarnya kita pun ada cakap contribute sesuatu lah kat situ kan. So these are things yang kita sama-sama boleh benda-benda yang kita ambil tahu dia boleh membantu kita membuat decision lah. Macam tu. Macam Kakak Narina, daripada segi kita punya operasi, daripada segi manufacturing, so kita buat local di Malaysia. So itu pun secara tak langsung sebenarnya kita membantu kita punya ekonomi. Kita cycle dekat local kan. So local. Banyak peluang pekerjaan yang kita buka juga. So sama juga daripada segi kita punya Narina Scott ataupun reseller development. So sama-sama yang sebarkan manfaat ni, kita sama-sama berkongsi, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. So dah berlalu dah dalam 30 minit kita cakap kan. So kita target kita punya Aroma Friday maksimum 45 minit. 40 minit. Minimum dalam 30 something lah. So kita nak macam dia solid, dia sharp. Benda yang kita kongsi ni korang dapat manfaat, tambah knowledge. So next week kita repeat lagi. So jangan lupa siapa yang tengah tengok ni, ajak lagi. Kita boleh sempat lagi kita nak share link, ataupun siapa yang tak sempat tengok boleh tengok akan datang kan. Just simpan je kat dalam Facebook tu. So just share je link kita punya live petang ni. Okey. Kita tengok ada tak yang nak tanya soalan? Sebelum kita mengakhirkan sesi kita pada petang Jumaat ni. Okey, so far tak ada soalan. Tak ada setakat ni. Ada just komen je lah, macam Puan Diana dia cakap bonding anak-anak. Bonding yang best. Betul Puan Diana, tadi kita cerita berkenaan Habitat Flex tu. Habitat Flex. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih guys yang spend masa dengan kita petang ni dalam sembang Aroma Friday Chit Chat ni. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan hari Jumaat, same time 2:30 petang. Okay. Alright, ada kata-kata terakhir boleh main ke? So macam maksudnya kesimpulannya, pilihlah essential oil dengan cakap knowledge yang betul. Dapatkan maklumat yang betul daripada perlu kita tahu daripada kita punya seller yang kita beli tu, kita tahu kita dapatkan maklumat yang cukup daripada segi kualiti, daripada segi keistimewaan, cara penggunaan, test-test yang dijalankan ataupun ada verified. Tu sangat penting agar kita tak ada was-was kan Kak In kan. Tak ada rasa was-was, kita pun rasa selamat sebab kita dapat consultation yang betul. Dan kita dapat kita punya investment, value of money yang kita keluarkan tu berbaloi dengan manfaat yang kita dapat, dengan value yang kita dapat tu. Macam gitu. Okay. Alright, so sekian dulu daripada Kak Erin dan juga Meme dalam sesi hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Minta maaf kalau ada salah silap sepanjang saya minta maaf buat sharing ni, dan terima kasih banyak yang sama-sama menyokong dan bersama kita pada petang ini. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dalam Aroma Friday Chit Chat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.